Di mana kita dah baca itu perkara pertama atau Al-Babul Awal, the first chapter daripada Muqaddimah. Ya, definisi muamalah secara bahasa dan secara syaraknya, di mana ia merujuk kepada perhubungan manusia sesama manusia secara khususnya dan dengan makhluk-makhluk yang lain secara am. Tapi dari sudut muamalah harta, of course lah ia bersabit dengan pengurusan harta manusia sesama mereka, yang melibatkan perhubungan di antara satu dengan yang lain yang semestinya mesti berlaku dan tidak dapat dielakkan. Sebab itu di samping Allah Ta'ala mensyariatkan ibadah, Allah Ta'ala juga mensyariatkan muamalah, terutama yang melibatkan maliyah lah, harta ya. Baik, malam ni kita nak masuk bab yang kedua daripada Muqaddimah, itulah kepentingan muamalah. Sebagaimana ibadah, muamalah pun ada kepentingannya. Ya. Di mana bila kita sebut tentang kepentingan muamalah, biasanya ia merujuk kepada tiga lah ya. Pertama ialah kepentingan muamalah itu sendiri. Kepentingan manusia untuk berhubungan sesama mereka. Manusia dia mesti berhubungan sesama mereka. Ya. Tak mungkin ada manusia yang tak campur dengan orang. Ya. Agak mustahil lah. Of course lah dari sudut harta, kerana kita tidak memiliki harta kesemuanya. Mungkin kita ada harta lah, tapi pada masa yang sama kita juga memerlukan harta orang lain. Ya. Jadi ia amat penting lah kalau kita tidak berurusan sesama kita. Saya ingat tak mungkin dia dapat hidup dengan baik. Ya. Nak makan macam mana? Takkan kita nak tanam sendiri. Nak minum macam mana? Takkan nak gali telaga sendiri. Betul tak? Mesti kita dapatkan hal yang penting seumpama itu daripada orang lain. Ya. Yang kedua ialah kepentingan dari sudut tasyri' al-muamalah, kepentingan dari sudut pensyariatan muamalah. Ya. Jadi dah kata manusia dia mesti berinteraksi sesama mereka. Confirmlah dia mesti berinteraksi sesama mereka mengikut lunah-lunah tertentu, tata cara tertentu. Maka mau tidak mau Allah Ta'ala mesti mensyariatkan. Allah Ta'ala mesti tasyri', maknanya Allah Ta'ala mesti mensyariatkan. Ya. Kalau Allah Ta'ala tak mensyariatkan, kalau kita pandai-pandai, susah. Pasal manusia ni dia tak boleh urus diri sendiri. Mesti dia perlu ada panduan, perlu ada bimbingan. Ya. Macam ibadah jugalah. Boleh je Allah Ta'ala hanya memerintahkan solat, tapi Allah Ta'ala tak ajar cara solat. Biarlah masing-masing solat cara masing-masing. Betul tak? Ya, tapi tidak begitu. Allah Ta'ala turunkan ahkamul ibadat satu persatu supaya ibadat kita lebih tersusun. Ya. Jadi baguslah ibadah kita. Tidak tertentu kepada semayang, puasa ya. Boleh je kalau Allah Ta'ala nak biarkan kita puasa ikut cara masing-masing, tapi tidak. Kalau ibadah ia hanya melibatkan urusan kita dengan Tuhan je, Allah Ta'ala susun sedemikian rupa, apatah lagi kalau ia melibatkan hubungan kita sesama kita. Kalau hak tadi, boleh je Allah Ta'ala biar kita fikir sendirilah macam mana nak sembah dia, macam mana nak buat spirituality, pasal tak ada mudarat siapa-siapa pun. Betul tak? Ya, tak ada kena-mena dengan orang lain pun. Kita dengan Tuhan je, Allah Ta'ala bagilah kelonggaran, tapi tak. Jadi muamalah lebih-lebih lagi lah, tak boleh buat suka hati, tak boleh buat sendiri-sendiri, mesti ada guidelines ataupun panduan. Maka Allah Ta'ala mensyariatkan. Itu dia panggil tasyri'. Ya. Jadi dari sudut kita bermuamalah ada kepentingannya, di mana kita tidak boleh tidak bermuamalah. Kemudian kita pula mesti bermuamalah dengan panduan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tasyri', especially yang mahsus. Mahsus ni makna yang ditekskan.
Ya. Something that has been spoken by Allah dan Rasul. Benda yang memang Allah Ta'ala sebut, memang Nabi sebut, in specific. Itu betul-betul tasyri'. Ya. Dan yang ketiga ialah kepentingan ilmu muamalah. Yang kita maksudkan dalam kepentingan muamalah di sini bukan hanya dari sudut muamalah manusia semua mereka, dan bukan hanya dari sudut tasyri', pensyariatan, tapi lebih luas daripada itu, kepentingan ilmu muamalah itu sendiri. Kerana kita tidak hanya bergantung kepada apa yang mansus, apa yang ditekskan. Ya. Kerana diikutkan, walaupun ayat-ayat Quran dan bersabit hadis muamalah ni banyak. Ayat Quran ada puluh-puluh ayat tentang muamalah. Ya. Dan surah Al-Baqarah saja banyak. Especially hak ujung-ujung lah. Begitu juga dan surah-surah yang lain. Tapi tidaklah sebanyak hadis-hadis Nabi SAW. Hadis-hadis Nabi yang sahih dalam muamalah ni tuan-tuan, harta lah ya, harta. Muamalah luas kan. Tak kurang daripada 2063 hadis. 2063 hadis. Ambil daripada Kitabul Buyu', the book of sales, ya, jual beli. Pergilah satu persatu sampai kitab yang terakhir dan muamalah ialah Kitabul Etik. Ya. Kitab membebaskan hamba. Jadi ambil dari jual beli sampai bab perhambaan. Kalau campur semua hadis Nabi lah yang ada, melibatkan dua sektor muamalah, sama ada yang melibatkan keuntungan ataupun yang bersifat tabarruk semata-mata, charity atau kebajikan, macam wasiat, macam hibah, macam wakaf bahkan. Itu semua charity. Asalnya charity lah, tapi hari ni dah dikomersialkan. Itu soal lain kerana perkembangan dunia muamalat dan kewangan Islam. Ya, dulu saya pernah sebut kan, kalau ikut dulu muamalah ada dua je. Satu yang komersial, jual beli, sewa menyewa, gadai menggadai, kau boleh buat untung lah ya. Pelaburan, ya. Akak-akak yang melibatkan tanah. Satu lagi yang charity. Ya. Charity ni sedekah, hibah, wasiat, wakaf. Faraid pun dia masuk charity juga. Jadi dia ada different type of muamalah. Dululah section A sales punya kontrak. Ya. Section B charity punya kontrak. Tapi hari ni ada yang ketiga, integrated muamalah. Muamalah integrasi. Sales campur dengan charity. Boleh buat profit juga. Sekurang-kurangnya dengan kadar fee atau upah yang diambil. Ya. Banking pun ada hari ni yang buat wasiat. Tuan-tuan nak wasiat, tuan-tuan boleh pergi ke bank. Dia ambil untung kat mana? Upah lah, upah. Memang tak banyak upah dia kan. Maybe dia ambil lah sikit. Saya tak tahulah, saya tak pernah melibatkan diri. Contoh kalau dia ambil 1% upah kan. Ya. Kalau harta kita melibatkan 1 juta, dah kita kaya. Kalau 1% daripada 1 juta, upah dia tak kisah. Dia boleh cah mahal pun tak apa. Upah ni dia bukan macam lain-lain punya kontrak. Ya. Contohlah saya bagi. Ya. Kalau 1% daripada 1 juta berapa? Kalau seorang yang pergi buat wasiat dengan dia, kalau banyak, tuan-tuan ingat amanah raya berhad tu, dia dapat keuntungan daripada wasiat yang orang buat dengan dia kan, daripada transaksi yang biasa je ke? Maknanya kita ada harta, kita pun pergilah jumpa amanah raya, cakap saya nak wasiat, dia pun buat agreement apa gitu gini, dia pun cahlah fee sikit. Mungkin sekadar itu saja. Tak, hari ni dia dah pergi ke bank-bank, dia buat agreement dengan bank untuk dia buat apa-apa wasiat yang berkaitan, bagi kat dia, dia bagi, dia dapat persen sikit, bank dapat sikit. Betul tak? Tuan-tuan buat apa-apa pembiayaan dah atau pinjaman, wasiat dah masuk. Hatta personal financing pun ada wasiat juga. Kalau kita fikir apa kepentingannya, tak perlu pun, betul tak? Kita buat personal loan atau personal financing, kena isi wasiat. Ya. Duit kita tu kita nak guna, tapi kena isi wasiat juga. Cah jugalah wasiat. Kita buat 100,000,
tak banyak lah dalam 300,500 ya. Kalau seorang peminjam ataupun orang yang buat pembiayaan tu, dia cas 300,500 untuk 100,000. Kalau di bank tu bulan tu 1,000 orang buat loan, 1,000 orang buat financing, 350 kali 1,000 dah berapa Ustaz? 35,000, 35,000. Kalau 1,000 orang ya. Jadi dengan fee yang dia kenakan ya, boleh buat untung, boleh je ya. Ikutkan wasiat ni charity, tapi dia sudah dikomersialkan. Wakaf pun dulu-dulu dia absolute charity, memang betul-betul charity punya. Tapi hari ni dia telah dibangunkan, telah dikomersialkan. Saya buat PhD wakaf komersial, pening kepala pasal benda-benda baru kan. Boleh je kan. Tapi nak cerita begitu ya. Dia ada integrated muamalah di mana yang charity boleh digunakan sebagai instrumen untuk mendapatkan keuntungan menerusi tata cara tertentu. Tapi of course lah dia diselia oleh Majlis Syariah Bank Negara, mana dia tak boleh buat pandai-pandai. Itu dia panggil integrated muamalah, integrasi lah, integrasi muamalah ya. Macam zakat lah tuan-tuan, zakat pun sudah berintegrasi dengan slot-slot lain dalam muamalah. Wakaf pun dah dibiayai oleh zakat sebahagian ya. Saya mula-mula tu nak buat tajuk integrated wakaf dengan zakat, tapi dah ada orang yang ambil. Saya suka yang tu, pasal ada hubung kait dengan zakat kan. Kita nak bangunkan satu-satu harta wakaf menggunakan dana daripada zakat ya. Boleh ke tidak? Kalau ikut dulu-dulu tak boleh. Mazhab Syafi'i lagi tak boleh. Mana boleh? Allah Ta'ala sebut dalam Quran, zakat mesti disalurkan kepada 8 asnaf saja. Macam mana nak biayai sektor-sektor lain? Tak boleh. Tapi hari ni boleh ya. Tuan-tuan pergi gadai, bukan tuan-tuan lah, orang lain lah ya. Tuan-tuan tengok banyak iklan kan, beli surat gadai, beli surat gadai, tak nampak kat tepi jalan tu, berlambak-lambak tu. Kalau tuan-tuan pergi gadai dekat gadaian Islam Ar-Rahnu, mungkin tak timbul isu lah. Sebab bila kita pergi gadai di sana, tiba-tiba tuan-tuan tak boleh bayar, ataupun tuan-tuan tak pergi tebus, sampai satu period dia akan gadai lah, dia akan apa, bukan gadai, dia akan jual. Adalah proses dia, lelongan dan seumpamanya, in detail saya tak tahulah ya. Tapi at the end dia dah ambil dia punya duit, tolak kos-kos apa gitu gini, lebihan dia akan kembalikan pada tuan-tuan. Pasal tuan-tuan yang berhak kepada emas yang tuan-tuan gadai. Bila kita gadai, barang tu tak ada hak dia. Dia cuma alat untuk dia gunakan bila dia tak mampu, bila kita tak mampu nak bayar balik. Itu fungsi gadaian ya. Jadi bila dia dah settle kan, dia kena balik lah kepada kita. Lagi satu, masa kita gadai dulu, dia bukan gadai semua nilainya pun. Ada pusat gadaian 70%, 65%, 75%. Mana ada 100% dia gadai, boleh kan? Tak boleh kan? Kadang-kadang ada pusat gadaian tu, okey, kali pertama gadai dia bagi 60%, kali kedua dia bagi 75%, kali ketiga boleh jadi dia bagi 80% daripada keseluruhan nilai. Of course lah, kita masih dapat daripada emas yang digadai itu jika ia dilelong, betul tak? Sementara kalau kita simpan setahun, 2 tahun, emas kan naik ya. Emas naik tu pasal duit turun, tu pasal emas dia naik. Ya, duit kertas ni betul lah ya, jatuh macam ya. Lepas tu daripada simpan duit, baik simpan emas. Tapi saya tak jual emas lah. Ada orang dia jual emas kat, jangan simpan duit di bank, simpan emas. Dia sendiri pun ambil duit. Okey, jadi mungkin kalau tuan-tuan gadai di gadai yang Islam ni tak timbul isu lah.
Sebab bila dia tak boleh bayar, dia akan jual, lebih tu dia pulang balik kat kita. Saya dulu pun pernah juga gadai tak boleh nak ambil, dulu-dululah, last 10 years. Ya. Dapat balik tuan, banyak juga dapat, alhamdulillah. Cuba kalau tuan-tuan gadai bukan di gadai yang Islam, benar. Dia panggil iglak, dalam istilah syarak dia panggil iglak. Iglak ni ialah bila kita tak boleh bayar, barang tu jadi hak dia. Kalau dia jual pun dia punya semua. Benar-benar, kita cerita benar dalam bahasa kita kan. Jadi untuk nak mengelakkan burn, apa tuan-tuan buat? Tuan-tuan pergi carilah dia tampal iklan tu. Ada guna juga tampal iklan tu. Tapi salah kita juga pasal kita pergi gadaian yang bukan Islam, konvensional. Konvensional ni tuan-tuan tak ambil dalam masa berapa lama, dia akan jadi hak milik burn lah. Jadi nak mengelakkan burn, tuan-tuan call lah tu yang tampal-tampal tu kan. Saya ada surat gadaian ni nak jual. Sorry, saya ada gadai ni tak boleh nak ambil. Tuan-tuan pun jumpa dia. Dia tengok nilai gadaian berapa, apa gitu ni, deal. Berapa nak jual. Bila dah deal, dia dengan tuan-tuan akan pergi ke pusat gadaian itu. Dia ambil gadaian itu, lebih dia bagi kat tuan-tuan. Jadi, daripada burn kat konvensional tu, jadi baik tuan-tuan jual kepada broker-broker yang buat kerja tu lah. Itu dipanggil menjual gadaian. Menjual surat gadaian. Saya menjadikan perkhidmatan membeli surat gadaian. Dia boleh buat untung tu. Ya. Jual surat gadaian seumpama itu haram di sisi majoriti. Syafi'i baik, Hanbali baik, Maliki baik, Hanafi baik. Semua ulama. Yang membenarkan hanya segelintir ulama-ulama daripada Hanafi, Al-Hanafiyah, Ba'dul Hanafiyah yang membenarkan. Ya. Tapi dia kerana hujah dia bagus, maka pendapat itu diguna pakai. Jadi kalau tuan-tuan dah tergadai di konvensional, kalau boleh janganlah. Bukan kalau boleh, memang tak boleh pun. Ya. Dah lah dia cak kita every month tu riba. Lepas tu kalau tak boleh ambil, burn pula, bertindan-tindan di situ. Ya. Benda haram tu bertindan-tindan. Ya. Dia dapat dosa, tapi dia dapat dosa, dia untung duit dapat ke dia, mah dapat ke dia. Kita dapat dosa, lala tak dapat apa. Dapat duit mula-mula kita dapat tu je lah. Rugi lik kita banyak kan. Jadi tuan-tuan jual lah surat tu, sebab kalau tak jual kan burn, lagi rugi. Pergilah jual. Boleh tak? Harus. Ya. Kenapa? Kerana transaksi seumpama itu diberi keharusan oleh sebagai ulama, tapi minoriti lah. Tapi boleh lah kan. Kalau nak ikut Syafi'i haram tu, tak boleh tu. Menjual surat gadaian tak boleh. Ya. Majoriti lah kita kata ya. Baik. Pasal apa pergi gadai ya? Anak dah lupa dah tu. Pasal sebelum gadai apa Ustaz? Nampak tak? Pasal apa pergi gadai ya? Jauh pergi tu. Belum pada tu saya nak cakap pasal apa tadi? Tapi kalau tuan-tuan pergi gadai dekat Islami, tak ada isu. Kalau tuan-tuan tak boleh bayar, biar je. Kalau dia dah settle apa semua, dia akan beri lebihan kepada kita. Ya. Tapi kalau tuan-tuan nak pergi jual pun tak ada masalah. Ya. Boleh je. Saya tak pastilah fatwa yang rasmi ada atau tidak dikeluarkan oleh mana-mana negeri. Tapi perbincangan kita buat di universiti melalui research dan jurnal-jurnal yang dikeluarkan oleh syarah-syarah muamalah tu, dia mengharuskan. Boleh lah. Cuma saya tak tahu pasal apa saya pergi sampai kepada sampai kepada gadai tadi ya. Belum ada tu apa tadi ya. Ilmu muamalah tadi kan. Nak cerita hadis-hadis muamalah ni banyak, 2063 hadis yang sahih. Jadi banyak tuan. Ayat Quran mungkin tak sebanyak itu. Tapi hadis Nabi banyak. Walau bagaimanapun, kerana isu tentang harta ni dia sentiasa ada dan dia banyak daripada satu zaman pada satu zaman, dan dia berkembang. Banyak benda hari ni dulu tak ada. Ya. Sehingga kadang-kadang agak sukar untuk kita merujuk kepada suatu nas yang very spesifik. Ya.
Kalau tadi tasyri' hanya merujuk pada nas-nas yang diriwayatkan dan dalam konteks-konteks yang berlaku pada zaman dulu, ya. Tapi ilmu muamalah ni dia lebih luas, kerana selain daripada nas yang dijadikan asas dan sandaran, dia juga melibatkan ijtihad para ulama yang banyak. Jadi itu yang sebut ilmu muamalah tu. Ilmu muamalah bukan hanya melibatkan ayat Quran dan hadis-hadis muamalah yang very spesifik, tapi ia melibatkan ijtihad, pendapat-pendapat, pandangan-pandangan ulama-ulama muamalah. Daripada dulu sampai hari ini dihimpun-himpunkan, jadilah ilmu muamalah. Sebab itu bila kita belajar muamalah, kita bukan belajar Quran saja, bukan belajar hadis saja, tapi kita belajar juga pendapat-pendapat ulama yang berbagai dalam isu muamalah yang kadang-kadang boleh dijadikan jalan keluar lah kepada kita dalam banyak hal. Yang mana kalau tak ada ijtihad seumpama ini, agak sukarlah untuk kita berurusan sesama kita sebenarnya. Ada benda tu dia tak perlu ijtihad, pasal very basic, dia clear, dulu ada, hari ni pun ada. Of course nas tu ada, tapi dalam banyak hal dia tak ada, nas tak ada, dulu tak ada, hari ni baru ada. Sebab tu akad-akad yang baru yang ada di perbankan, di isi kewangan, semua disebut sebagai uqud mustajidah, newly contract, new contract. Mana dia akad hak lama juga, tapi dia telah diubah suai, dia telah diproses sehingga menjadi akad-akad yang baru. Sampai kadang-kadang satu transaksi melibatkan banyak kontrak. Betul tak? Itu yang sign banyak, Ustaz. Kan? Buat personal loan, personal financing, sign sampai 50 muka surat. Tak tahu benda dia sign tu. Sign. Lepas tu 2 kopi pula. 3 kopi pula. Lah ni lagi banyak. Sebab satu-satu agreement dia kena buat 2 bahasa. Satu bahasa Arab, satu bahasa Inggeris. Satu bahasa Melayu, satu bahasa Inggeris. Dulu bahasa Inggeris saja. Temenung aja, saya tak pernah buat loan, saya tak tahu. Mungkin lah ya. Tapi orang yang selalu buat loan macam saya ni, ya, dia tahulah sikit sebanyak perkembangan tu kan. Lepas tu bukan 1 kopi, kurang-kurang 2 kopi, bank 1 kopi, kita 1 kopi, jadi banyak nak kena sign, ya. Of course lah, dengan sebab banyak kontrak yang dibuat, ya. Kontrak tu banyak, ya. Kontrak jual beli pun ada, kontrak wakalah perwakilan pun ada, kontrak wa'ad, janji untuk kita lunaskan hutang pun ada 4-5 kontrak lah, satu-satu pembiayaan. Jadi banyak tu je, banyak nak sign tu. Jadi ia telah diubah suai lah. Kalau akad yang lama dia panggil akad musamma, ya. Akad-akad yang baru disebut sebagai akad mustajid ataupun uqud mustajidah, ya. Jadi dia agak beza lah, jadi pening. Bukan kata orang yang baru nak belajar, kan? Kita sendiri pun kadang-kadang pening dengan sebab banyak sangat pengubah suaya. Tapi ia tak langgar syarak lah, mana dari sudut piawaian yang dikeluarkan oleh Majlis Penasihat Syariah tu, dia menepati lah. Depa yang monitor benda ni. Tak kisah nak cerita begitu. Ada benda dulu tak ada, sekarang ada. Ada benda dulu ada, sekarang pun ada, kan? Ya. Baik. Jadi disebut kepentingan muamalah, maksudnya kepentingan ilmu muamalah, ya, yang merangkumi nanas yang jelas, dan sebahagian besar daripadanya adalah ijtihad para ulama semata-mata, walaupun ada rujukannya, tapi dia masih dalam konteks pendapat, ya. Sebab tu dalam bab muamalah ni dia agak fleksibel tuan, ya. Dan of course dalam dunia muamalah hari ni memang tak boleh tertumpu kepada satu skop mazhab atau aliran semata-mata. Saya ingat dalam resolusi Bank Negara tentang keputusan-keputusan muamalah hari ni, tak tahu mazhab Syafi'i berapa persen, atau less than 10% ke 20%, tapi agak sedikit sekali, ya. Boleh kata semua dah campur, ya, kerana nak memberi jalan keluar. Kalau tidak susah lah, ya. Perbankan tuan-tuan ataupun isi kewangan dalam konteks syariah lah, kalau konvensional dia tak ada hal buat apa pun. Tapi kalau yang
yang Islamik, dia mesti selari dengan apa yang dikeluarkan oleh Bank Negara menerusi resolusi yang dikeluarkan oleh Majlis Penasihat Syariah lah. Baru dia betul-betul verified sebagai Islamic contract. Kalau tidak, tak boleh, ya. Jadi ada benda yang bank ni bila dia buat satu produk, dia akan hantar pergi ke Bank Negara akan hantar kepada MPS akan siasat. Kemudian dia akan bincang, kalau lepas, kalau tak lepas. Ada banyak juga saya dapati produk-produk yang dicadangkan oleh perbankan nak dikeluarkan, tapi MPS kata tak boleh. Banyak jugalah saya lihat. Sebagainya amat teknikal sekali. Tapi tak apalah, kita tahu basic-basic pun okey dah. Saya pun bukan tahu banyak sangat in detail, tuan-tuan. Pening kan? Tapi kalau basic-basic tu saya tahulah, ya. Bolehlah kita bincang. Jadi ilmu muamalah kita nak faham, ya. Ia banyak ijtihad lah. Kalau tidak, tak boleh. Macam tadilah, tuan-tuan. Tuan-tuan tak boleh jual surat gadaian kalau tuan-tuan tidak merujuk daripada pendapat ulama yang lain, walaupun hanya segelintir sahaja, ya. Ada satu kes, dia panggil kes forward lease. Forward lease ni lease kehadapan, sewaan kehadapan. Benda tak ada lagi tapi dah bayar sewa dah. Ya, macam kita buat pembelian lah, jual belilah, barang tak ada lagi tapi kita dah bayar. Itu tak ada masalah sebab ada nasnya. Tapi sewaan dia tak ada nas. Sebab itu boleh kata majoriti ulama mengharamkannya. Bukan sekadar majoriti, semua. Tapi ada 2 orang saja ulama yang membenarkan. Maka Majlis Penasihat Syariah ambil waktu, ya. Ada orang pernah tanyalah dulu Profesor Daud Bakar tentang forward list ni, kenapa halal? Dia kata ada 2 orang yang membenarkan. Dia sebutlah hujah-hujahnya. Sampai tara tu lah kita kata, pasal nak memudahkan aktiviti kewangan semasa. Kalau tidak, sukarlah, ya, dia tak boleh start, ya. As soon as dia tidak menghalalkan apa yang haram dan tidak ada larangan jelas dalam nas, maka that is okay. Muamalah ni dia very flexible, ya. Jadi mobility dia tu level dia tu agak tinggi, mana dia boleh bergerak ke kanan, ke kiri, ke hadapan, ke belakang. Selagi mana dia tak melibatkan riba, tak melibatkan judi dan tak melibatkan perkara-perkara haram yang mansus, yang spoken by Allah dan Rasul secara jelas lah, ya. Baik, nombor 1, dapat membantu manusia menguruskan harta sama mereka dengan lebih lancar dan tersusun. Ini saya dah sebut dulu. Sebagaimana ibadah mesti well organized, maka muamalah lebih-lebih lagi lah, mesti disyariatkan. Dan ulama mesti berbincang dan meluahkan pendapat mereka dalam isu-isu, sama ada isu yang jelas ataupun isu yang tidak jelas, ya. Yang kedua, ini penting agar mereka tidak menzalimi sama mereka atau menceroboh harta antara satu dengan yang lain. Yang ketiga, sekiranya mereka telah menguruskan harta dengan baik dan tidak menzalimi sama mereka, kehidupan dunia mereka akan lebih lancar dan teratur, ya. Dalam muamalah ada 3 prinsip besar. Ada banyak, tapi the most important pillars dalam muamalah dia 3. Pertama ialah prinsip keadilan. Muamalah ni kalau tak adil, dia bukan muamalah, dia mesti adil. Kadang-kadang adil ni kadang-kadang kita nampak macam tak adil sebab kita pandang sebelah mata, tutup sebelah mata, buka sebelah mata. Tak adil lah. Tapi kalau kita buka kedua-dua mata, kita belajar pula, kita akan dapat keadilan itu, ya. Kenapa bila kita melabur, invest ataupun buat muqaradah atau mudharabah, istilah syarat dia, ya, muamalah, kita tak boleh dhaman, tak boleh jamin. Pengambil dana dia tak boleh jamin kepada penyumbang dana, ya. Pasal apa? Sedangkan kalau kita fikir, kalau dia tak jamin, siapa nak melabur dengan dia? Betul tak? Kalau saya tak jamin, siapa nak melabur dengan saya? Betul tak? Sebab tu dalam klausa kontrak pelaburan yang tidak syariah compliant, yang tak patuh syarak ni, dia mesti ada. Setelah tempoh matang, wang boleh dikembalikan. Pasal apa? Pasal dia nak mengelakkan orang supaya tak nak melabur dengan dia. Sedangkan bila dia masuk je klausa tu, haram cara sepakat para ulama.
Pasal pelaburan tak boleh dijamin. Pasal apa begitu? Ya. Sebenarnya Islam nak jaga peniaga ni. Sebab dia meniaga belum tentu dia untung. Kalau dia rugi, macam mana dia nak ganti dengan duit kawan tu? Betul tak? Ya. Jadi keadilan Allah Ta'ala telah beri kepada si peniaga sebenarnya. Sebenarnya Allah Ta'ala nak jaga dia, bukan nak jaga si itu, nak jaga dia. Sebab tu dia tak boleh masuk ke usaha tu. Ya. Dan bila kita lihat kontrak investment ni, yang kita nak tengok waktu dulu ada je waktu kalau tuan ambil atau melabur, dia jadi riba. Kerana sesuatu pelaburan, jika ada jaminan wang pelaburan dikembalikan oleh pihak yang menerima pelaburan. Kalau pihak ketiga tak apa, ya, maka ia telah bertukar daripada investment kepada loan. Loan kita tak boleh ambil riba. Apa beza melabur dengan meminjam? Beza dia ialah pinjam dia mesti jamin dikembalikan. Melabur dia tak boleh jamin dikembalikan. Itu saja. Kita bagi duit kat orang, kalau dia jamin nak mengembalikan, dia jadi pinjaman. Saya pinjam duit Ustaz RM100, Ustaz mesti kena bayar balik kat saya kan? Itu pasal pinjaman. Ya. Tapi kalau kita melabur, kita tak ada jaminan, maka dia jadi pelaburan. Tapi kalau kita jamin, maka dia jadi pinjaman. Dan pinjaman kita tak boleh ambil keuntungan. Ambil keuntungan dia jadi riba. Berapa ramai orang yang melabur, dia tak perhati jaminan ni sehingga dia jadi riba lah. Kita tak tahu. Tengok okey kan. Banyak. Ya. Tapi bukan nak cakap lah. Kalau pelaburan yang ada kat internet, biasa klausa tu dia ada. Lagi satu, kalau jaminan tu secara tetap mengikut jumlah yang kita invest, sama ada bulanan, mingguan, of course lah kalau harian. Dia jamin siap-siap. After 1 year, wang pelaburan akan dikembalikan atau boleh diambil balik. Yang kedua, pulangan setiap hari 1% ataupun seminggu 10%. Dia jamin macam tu, confirm riba. Kerana dia tak boleh jamin sedemikian. Jaminan mesti based on keuntungan. Berapa dia untung, dari situ boleh ambil percentage. Tapi buta-buta buta-buta janji memberi pulangan mengikut percentage yang kita sumbang, itu riba. Ya. Dan of course lah, benda-benda seumpama ini dia akan membebankan si peniaga. That's why Islam buat macam tu. Ya. Dulu-dulu para sahabat Nabi SAW, bila dia memberikan tanah untuk diusahakan oleh orang lain, sama ada melalui jalan sewaan, sama ada melalui jalan yang lain lah, ya, dia panggil qura'ul ard. Orang nak cucuk tanam kan, dia bagi tanah, mau ambil dah tanah aku ni. Bayar macam mana bayar? Okey, bayarannya ialah 1/3 daripada tanah ni hasil dia aku punya, 2/3 lagi engkau punya. Maka Nabi kata haram, Nabi melarangnya. Pasal apa tak boleh begitu? Pasal ia akan menzalimi sama ada kita yang tuan punya tanah ataupun orang yang mengusahakan. Ya. Jadi sahabat tanya, jadi kami nak buat macam mana? Dia lama dah praktik benda ni. Nabi kata kamu kena sewakan dengan emas ataupun perak. Kalau kontrak ini duit lah. Kita bagi dia tanah untuk dia usahakan, ambil lah sebulan RM1,000, RM2,000, tak kisah. Tapi kita tak boleh buat portion-portion tertentu. Sebab kalau dia buat portion macam tu, kalau bahagian tu tak menjadi, macam mana? Gaduh lah. Ataupun akan timbul pertikaian pada masa hadapan. Ya, betul tak? Yalah, dia bagi tanah sekeping, dia bagi 2 contohnya. Tanah belah sini aku punya, tanah belah sini kau punya. Mana dia tahu tanah belah sini, tanah belah sini yang mana akan mengeluarkan hasil? Dia tak boleh macam tu. Sama ada dia mengambil bayaran secara tetap bulanan ataupun tahunan, ataupun dia boleh ambil 10%, 20% daripada keuntungan secara pukal, boleh. Tapi dia nak tentukan bahagian ni tak boleh. Jadi macam tadilah, dia nak siap-siap 1% aku punya. Mana kau tahu berniaga tu untung ke rugi? Ya? Jadi tidak boleh. Ya?
Jadi mesti adil lah. Dan kalau kita lihat dalam Quran, ayat muamalah secara umum dan khusus bersabit dengan harta, prinsip keadilan lah yang paling utama sekali. Kalau tak adil, dia bukan muamalah. Ya. Banyaklah ayatnya, tuan boleh rujuk ayat surah An-Nahl ayat 90, surah An-Nisa ayat 135, surah Al-A'raf 181, dah banyak lagi ayat yang lain. Ya. Ini basic ayat di mana Allah Ta'ala memerintahkan supaya kita adil. Muamalah ni dia mesti adil. Ya. Tak boleh kita tidak adil. Baik. Yang kedua ialah prinsip kebertanggungjawaban. Ya. Bila kita berurusan muamalah, dia mesti ada tanggungjawab antara kedua-dua pihak. Kalau kita beli, pembeli ada tanggungjawabnya. Kalau kita menjual, penjual ada tanggungjawabnya. Dia panggil prinsip al-mas'uliyah. Ya. Penjual tak boleh fikir untung sahaja. Dia tak menipu, tapi dia fikir untung all the times. Ya. Ataupun pembeli, dia fikir nak untung dia je. Dia tawar serendah mungkin, hampir rugi kawan tu. Ya. Taklah haram as long as dia disetujui oleh si penjual, tapi teramat-amat makruh. Ya. Baik itu Nabi SAW dia pun tawar. Ya. Dalam hadis Imam Tirmizi rahimahullah, ada seorang sahabat nama dia, apa nama dia ya? Saya tak ingat. Ada seorang sahabat ni, dia dengan sahabat dia yang lain, nama dia Makhramah. Dia bawa kain baju untuk dijual. Ataitu ana wa Makhramah ila al-Madinah. Apa nama dia kata tu? Jalabtu ana wa Makhramah hazzan min hajar, bazan min hajar. Jalabtu ana wa Makhramah bazan min hajar. Fa ataina al-Madinah. Faja'ana Rasulullah fasawamana bisarawil fabi'nahu. Ya. Ini kalau kita belajar dalam bi' al-musawamah. Tawar menawar dalam jual beli ya. Hukum dia harus. Malah dalam setengah-setengah hal digalakkan. Ya. Kerana ia menghasilkan keharmonian dalam muamalah. Dia kata aku bawa kain baju pergi Madinah, kami jual. Nabi datang, apa Nabi buat? Nabi tawar. Ya. Dan berlakulah tawar menawar antara kami. Nabi beli seluar. Kemudian Nabi pun dia pun jualah kepada Rasulullah SAW. Nabi SAW ni dia tawar, tapi taklah dia mengurangi akan hak ataupun keuntungan si penjual. Boleh tawar kan, tapi janganlah melampau-lampau, tak elok kan. Tapi dalam konteks hari ni, kalau kita beli kat tepi jalan mungkin tawar boleh lah kot. Kalau kat pasar raya harga dah tetap, tak boleh buat apa lah kan. Tanggungjawab pasal apa tadi? Bila kita bagi suatu dana untuk diusahakan, penerima dana tak boleh jamin. Kalau dia jamin, kita tak ada tanggungjawab lah. Sedangkan kita nak keuntungan. Mana boleh kita nak keuntungan dan satu perniagaan tanpa kita ada kebertanggungjawaban. Nabi sebut dah hadis Abi Dawud, al-kharaju bid-daman. Kalau kamu nak keuntungan, kamu mesti ada risiko. Kalau kita bagi pelaburan, tiba-tiba kita boleh dapat balik duit kita. Mana kita tak ada risiko. Kalau tak ada risiko, haram. Risiko mesti ada. Baik itu dalam prinsip perbankan Islam, dia mesti ada profit sharing, berkongsi keuntungan. Kalau hak melibatkan investment lah, ya. Kalau pembiayaan yang lain, saya tak pastilah profit sharing di mana. Tapi kalau investment memang ada profit sharing dengan kadar yang disepakati antara kedua-dua pihak. Ya. Azan lah. Berapa minit lah? 30 minit. Tak apalah, azan dulu lah.
Allah Akbar, Allah Akbar. La haula wala quwwata illa billah. La ilaha la haula wala quwwata illa billah. La ilaha illallah. La haula wala quwwata. لا حول ولا قوة إلا بالله. رفاعة ابن أبي غرزة، أبو اليسر، الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب أنت الصلاة القائمة محمد النسيت الفضل الباس اللهم نسألك العافية في الدنيا والآخرة. Okey, baik. Jadi pertama, prinsip keadilan, muamalah dia mesti adil dan mesti menjaga kedua-dua pihak yang terlibat lah. Kalau penjual, kalau penjual dengan pembeli, penjual dengan pembeli. Kalau penyewa dengan orang yang menyewa. Macam itulah ya keadaannya. Kalau gadai, orang yang menggadai, orang yang digadaikan. Masing-masing haknya telah dipelihara oleh syariat. Sebab itu sebenarnya dalam mukaddimah ni dia ada satu lagi bab, tapi saya tak masuk kan. Dia panggil bab al-huquq. Hak-hak. Setiap orang yang terlibat dalam muamalah ada hak yang diperuntukkan oleh syarak dan mesti dipelihara from time to time. Ya. Dan bila kita belajar muamalah, kita akan dapati betapa Islam menjaga hak si pemilik harta dan orang terlibat dalam urusan transaksi berkenaan, ya. Dan dalam banyak hal tuan-tuan, kalau kita lihat dalam ibadah ni ada banyak keuzuran. Kadang-kadang kita tersalah, kita tak sengaja, okey je, ya. Tapi dalam muamalah tak sengaja, tersalah, tak ada keuzuran. Mungkin tak berdosa, tapi tuan-tuan masih perlu menggantikan jika ia melibatkan hak tertentu. Contohlah, tuan-tuan nak parking kereta kan, pun terlanggar kereta orang, tuan-tuan wajib bayar ataupun menggantikan yang tuan-tuan rosakkan itu. Saya tak sengaja. Takkan tak sengaja nak ganti juga kot? Yes. Sengaja ke, tak sengaja ke, salah ke, tersalah ke, bila melibatkan harta orang lain, dia mesti digantikan, ya. Aisyah satu hari, Ummu Salamah pergi rumah dia. Dia bawa lah satu makanan dalam satu bekas, ya. Sunnah Abi Daud. Jadi bila Ummu Salamah sampai, dia nak bagilah makanan tu pada Nabi. Aisyah datang, ya. Aisyah datang, dia
apa nama, dia pakai kain yang agak labuh. Kemudian ada seekor haiwan, anak kucing ke macam itulah, terompat atas makanan yang dibawa oleh Ummu Salamah, jatuh pecah cawan dia ataupun dia punya pinggan kan. Apa Nabi buat? Nabi pergi ambil pinggan Aisyah, Nabi bagi kepada Ummu Salamah. Pinggan Ummu Salamah hak pecah, Nabi bagi pada Aisyah. Dan Nabi kata ta'amun bi ta'amin, ina'un bi ina'in. Sebab tu dalam muamalah ada satu bab dipanggil dhaman al-maqsud. Bila kita merosakkan harta orang lain, walaupun secara tidak sengaja, kita wajib menggantikannya. Ya. Di atas hadis itu dah ada lagi lah hadis-hadis yang lain. Ya. Jadi tak salah, tersalah kau tak sengaja kau dalam bab harta ni, dia very strict lah, tuan-tuan kena gantikan juga. Ya. Baik, tadi prinsip kebertanggungjawaban, masing-masing kena bertanggungjawab. Ya. Kalau penjual, daripada situlah adanya prinsip benar, sidik. Tak boleh menipu ataupun niat untuk menipu. Menipu tak boleh dah, niat nak menipu pun tak boleh. Ataupun dia mengaburi mata si pembeli dengan tindakan-tindakan tertentu. Nabi pergi ronda kat pasar. Pasar banyak, kat Mekah ada berapa pasar. Ada pasar Majnah, ada pasar Uqas. Tapi di Mekah ni pasal Nabi tak ada pemimpin, dia tak ada lah buat kerja-kerja seumpama itu. Tapi masa Nabi di Madinah, antara kerja Nabi ialah Nabi pergi ke pasar-pasar, check and monitor barang-barang yang ada di pasar. Ya. Nabi ni ahli ekonomi juga tahu, dia tahu market dia jaga. Mungkin saya akan sentuh lain kali. Nabi ni dia amat jaga market. Ya. Orang bawa barangan daripada luar, tuan-tuan tak boleh sekat di tengah jalan untuk nak beli barang dia. Kerana apa? Kerana dia akan mengganggu gugat market. Bila barang yang dijanjikan untuk datang di pasar tak sampai, jadi barang yang ada tak boleh nak menampung keperluan yang ada, penawaran, jadi harga akan jadi naik. Betul tak? Barang bila kurang, harga akan jadi naik. Kita dah kat di tengah jalan, dia panggil talaki jalan. Dulu-dululah konteks dulu, tak dibenarkan. Kerana dia akan merosakkan market yang ada di pasar pada waktu itu. Barang akan jadi berkurangan, harga akan meningkat, dan keperluan orang akan jadi terhad. Dia kena sampai kat pasar baru boleh beli. Nak sekat tengah jalan tak boleh. Sementara pada waktu itu si penjual tidak tahu harga yang sebenar, dan pembeli juga. Boleh jadi boleh jadi penjual akan menjual dengan harga yang lebih rendah, dia akan rugi. Dan boleh jadi dia akan jual dengan harga yang tinggi, maka pembeli akan rugi. Tengok betapa Nabi ni jaga market. Itu satu hal lah yang nak cerita. Balik pada yang tadi. Jadi kebertanggungjawaban. Nabi dia pergi ronda lah kat pasar-pasar yang ada. Antaranya pasar Uqas. Pergi kan. Orang letak apa nama? Gandum letak atas meja kan. Apa Nabi buat? Nabi cocok dengan tangan dia. Tengok basah. Atas kering, bawah basah. Nampak elok je luaran. Tapi Nabi nak tahu hok duk dalam ni elok ke tak elok. Nabi cucuk dengan tangan dia. Kata Abu Hurairah, Sahih Muslim, maran Nabi ala subrah ta'am fa adkhala asabi'ahu fanalat balalan. Cucuk-cucuk basah. Lah. Nabi tanya pasal apa ni? Dia kata malam tadi terkena hujan. Asabathus sama. Nabi pun berkata kepadanya, afala ja'altahu fawqa ta'am liyarahu nas? Kenapa kamu letak yang basah ni di bahagian luar atau bahagian atas supaya orang tahu? Man ghasyana laysa minna. Siapa yang menipu, maka dia bukan di kalangan kami. Ya. Tak menipu lagi, tapi macam nak menipu lah. Tak boleh. Ya. Kebertanggungjawaban, penjual mesti bertanggungjawab. Pasal apa dalam muamalah tuan-tuan, dia ada satu bab, buku ni tak ada lah, tapi klasik punya ada. Dia panggil babul khiyar. Babul khiyar ni ialah bila tuan-tuan beli, tuan-tuan berhak untuk membatalkan jual beli selagi mana tuan-tuan belum beredar. Itu dia panggil khiyar majlis. Ada khiyar majlis, tapi hari ni tidak dipraktikkan. Sebab itu Dr. Sufyan, penasihat muamalah ataupun ahli majlis fatwa muamalah di Perlis, ahli fatwa dia ada dua orang yang expert lah ataupun pakar muamalah. Satu Dr. Zaharuddin, satu lagi Dr. Sufyan. Dr. Sufyan pun saya ada WhatsApp dia. Pasal dia kawan supervisor saya. Supervisor saya nama Dr. Taqiyuddin, masa master dulu.
Dia berkawan dekat-dekat. Cuma Taqiyuddin ni Department Ekonomi. Supervisor saya Department Ekonomi. Dia Department Muamalah. Tapi sama je. Ya. Saya buat muamalah pun supervisor saya Dr. Taqiyuddin. Ya. Dia pun pernah up benda ni dalam satu penulisan beliau dalam surat khabar tak ingat. Tentang khiyar ni. Khiyar majlis dia panggil. Sepatutnya bila kita beli, kita boleh membatalkan jual beli selagi mana kita tidak beredar. Tapi kerana keadaan muamalah hari ni agak sukarlah untuk kita apply sistem itu. Kerana kita hari ni beli pakai sistem kan. Once kita dah cash out, nak cancel masalah. Ya. Jadi agak sukar. Tapi masih ada pertukaran yang lain yang kadang-kadang memang ada dalam perundangan kepenggunaan. Antaranya ialah khiyar aib. Khiyar aib ni ialah tuan-tuan membatalkan jual beli kerana ada kerosakan pada barangan. Itu ada dalam perundangan, especially dalam kepenggunaan consuming punya legal dia ada. Ya. Pasal apa khiyar-khiyar seumpama ini ada? Kerana kebertanggungjawaban lah. Ya, pembeli bertanggungjawab, penjual pun bertanggungjawab. Ya. Dan mungkin ada lagi lah prinsip-prinsip yang lain. Dan akhir sekali dipanggil prinsip keharmonian. Al-amnu wal-aman. Bahasa Arab ni tuan-tuan, dia unik, setiap perkataan dia ada maksud dia yang tersendiri. Kita bawang Melayu sebut aman saja. Aman ni makna aman lah. Aman damai, aman sentosa. Arab dia ada dua. Satu al-amnu, satu al-aman. Dua-dua aman tu. Aman dengan aman. Tambah alih je jadi panjang. Aman. Satu lagi al-amnu ataupun aman juga. Al-amnu, aman, pendek kan. Maksudnya keamanan dari sudut luaran. Kalau aman, keamanan dari sudut dalaman. Dia beza tu. Sebab tu bahasa Arab ni ubah bahari tak boleh. Tambah perkataan pun tak boleh. Sorry, tambah huruf pun tak boleh. Tambah satu huruf dia lain tadi. Kalau aman, mana luaran. Kalau aman, mana dalaman. Lain tu. Tapi of course lah keamanan luaran, kalau harta kita well organized, dia akan membawa kepada keamanan dalaman. Dan tak mungkin kalau luar kita tidak aman, dalam ni akan aman. Tak mungkin lah. Jadi al-amnu wal-aman dia mesti collaborated, dia mesti bersama-sama. Dan Islam dia organize hak luar ni supaya hak dalaman dia terhasil. Ya. Jadi prinsip keamanan ataupun kita panggil keharmonian. Muamalah ni tuan-tuan, kalau dia tidak aman atau tidak harmoni, dia bukan muamalah. Jadi prinsip apa mula tadi? Keadilan, kebertanggungjawaban dan keharmonian adalah dasar. Di mana jika ia mengikut lunah-lunah disyariatkan, ketiga-tiga akan terhasil. Tapi kalau kita tak ikut, tak adil seumpamanya, tak tanggungjawab, of course lah keharmonian tidak akan berlaku. Itu amat penting sekali. Ya. Kemudian nombor 4, dengan itu mereka akan berbahagia dan dapat hidup dengan tenang, aman, damai di dunia, tidak menguruskan harta dengan baik, akan menjejaskan kehidupan dan harta mempengaruhi prestasi hidup manusia. Of course lah ya. Tapi ada juga orang menipu sana, menipu sini, tapi hidup aman je, relax je. Sakit pun tak sihat aja. Ada juga jenis macam tu. Tak apalah kan. Sebab kita berkawan bukan orang baik saja. Ada orang tak baik pun kawan kita juga. Macam mana kita tahu dia tak baik? Kena member lain cerita lah. Dia menipu sana, menipu sini. Oh, punya kita kawan dengan penipu juga ya. Pinjam duit sana, pinjam duit sini. Kan? Buat bisnes, tak bayar balik. Macam-macam tuan. Tak apalah. Mungkin dia bahagia kat dunia. Tapi di akhirat, ataupun selepas dia mati, tak tahulah kan. Dengan mengamalkan amalan yang berkenaan, mereka telah mentaati perintah Allah, sudah tentu pahala dan ganjaran besar menanti mereka di akhirat nanti. Saya dah baca dulu hadis Huzaifah. Jika berlaku pelanggaran, mereka akan dihukum dengan hukuman syariat ataupun hudud. Walaupun tak banyaklah selok hudud bersabit dengan harta. Hak bersabit dengan harta yang ada dalam selok hudud hanya mencuri dan menyamun sahaja. Mencuri, potong tangan, menyamun, dipotong tangan dan kaki secara bersilam. Adapun lain-lain pelanggaran dalam bab muamalah, dia tertakluk kepada hukum ta'zir. Ini kita belajar dalam fiqhul jinayah, the science of crime. Tuan-tuan makan rasuah, tuan-tuan taklah orang lain lah kan. Hudud tak ada. Oh, makan rasuah ni kena potong tangan ke? Tak. Tangan ni mencuri saja. Rasuah dia mesti melalui ijtihad para hakim, melalui perbicaraan. Jika dia bersalah, apakah hukuman yang sesuai untuk dikenakan ke atasnya? Mungkin dipenjarakan, mungkin di luar negeri atau seumpamanya. Ya.
Begitu juga lah yang lain, ya. Syurga dan kebahagiaan di akhirat ada matlamat dalam muamalah. Ini kerana Islam bukan hanya ibadah tapi muamalah. Di akhirat Allah akan mempertanggungjawabkan soal pengurusan harta. Bahkan tidak akan berganjak kaki seorang anak Adam, melainkan dia akan ditanya oleh Allah berkaitan harta yang dimilikinya, dari mana dia peroleh dan di mana pula dia membelanjakannya. Inilah masalah kita. Kita takut-takut harta kita dapat itu tidak halal dan kita juga menggunakannya pada jalan yang haram. Jadi kita cubalah sebaik mungkin untuk kita mendapatkan harta secara halal, kita menguruskannya juga dengan cara yang baik, dan kita mudah-mudahan menggunakannya juga pada jalan yang tidak dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, apa baca tu? Betul tu. Next nanti kita masuk sumber muamalah lah, ya. Ada nak tanya apa-apa tak? Ada soalan? Kejap je masa, ya. Ada nak tanya apa-apa? Tak ada, ya? Kalau tak ada, mudah-mudahan kita dapatlah sikit sebanyak manfaat pada malam ini. Ana ada express dah tu. Ya. Tapi belajar ni laju-laju tak syok juga, ya. Mudah-mudahan kita dapat mempelajari sesuatu. Tapi next nanti kalau tuan-tuan ada nak tanya apa-apa, tuan-tuan boleh tanya je, ya, masa saya mengajar. Mudah-mudahan kita tutup menjadi kita atas kafarah dan surah Al-Asr. Bismillah.